Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Profesor Madya, Dr. Muhammad Izham Muhammad Hamzah dan rakan-rakan seperjuangan sekalian. Saya akan membentangkan tugasan individu iaitu penulisan kertas konsep baharu yang bertajuk Perancangan Pengajaran dan Pembelajaran PDP berkesan melalui amalan kolaboratif dalam PLC. Berdasarkan dua artikel yang dirujuk, iaitu artikel pertama ialah Collegial Collaboration when Planning and Preparing Lesson, a large-scale study exploring the condition and infrastructure for teachers' professional development. Dan artikel kedua ialah Pre-Service Teachers Generic and Subject-Specific Lesson Planning Skills on Learning Adaptive Teaching During Initial Teachers Education. Kertas konsep ini membincangkan perancangan pengajaran dan pembelajaran atau PDP yang berkesan melalui amalan kolaboratif dalam Professional Learning Community atau PLC. Kertas konsep ini merujuk teori sistem terbuka dan model PLC HOD 1997. Kajian-kajian lepas mendapati bahawa amalan kolaboratif dalam PLC banyak membantu meningkatkan kemahiran guru, sama ada guru lama atau guru novis atau baharu, dalam merancang pengajaran yang berkesan. Hasilnya, proses pengajaran dan pembelajaran lebih mudah dan mencapai objektif yang ditetapkan. Kertas konsep ini diharapkan dapat membantu pihak KPM, GPN dan PPD serta pihak sekolah untuk memperbaiki dasar, latihan dan amalan berkaitan dengan perancangan pengajaran yang lebih berkesan dan dengan memperkasakan lagi program pembangunan profesional guru melalui PLC. Kepimpinan sekolah perlu memanfaatkan program PLC sepenuhnya bagi meningkatkan kemahiran guru dalam aspek perancangan pengajaran yang amat penting dalam usaha meningkatkan pencapaian akademik murid. PDP kurang berkesan kerana perancangan pengajaran kurang teliti dan sistematik yang berpunca daripada pelbagai faktor seperti kemahiran merancang RPH atau lesson plan dan kurang pengalaman, terutamanya guru-guru interim atau baharu. Proses PDP lebih berkesan dan mencapai objektif sekiranya perancangan pengajaran dibuat dengan baik, iaitu melibatkan pendekatan, kaedah dan juga aktiviti. Pengajaran berkesan bermaksud guru mempunyai ilmu pengetahuan yang luas dan kemahiran dalam mengurus PDP agar menepati kehendak, objektif dan maklumat pembelajaran dengan membuat persediaan rapi sebelum, semasa dan selepas PDP. PLC merupakan inisiatif kolaboratif oleh sekumpulan guru yang komited untuk bekerja sebagai satu pasukan bagi meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Amalan kolaboratif dalam PLC ini amat penting dalam membuat perancangan pengajaran yang berkualiti. Lesson study antara strategi PLC untuk menyediakan rancangan pengajaran terbaik di samping strategi lain seperti peer coaching, teachers sharing session, new teacher induction mentoring dan data analisis. Kertas konsep ini merujuk kepada teori terbuka yang diperkenalkan oleh Katz and Kahn 1996. Sistem terbuka merupakan suatu gagasan idea terhadap kesan penerimaan input luar kepada sesebuah organisasi yang merangkumi pelbagai komponen yang saling berinteraksi dan berulang-ulang. 3 komponen dalam sistem terbuka ini iaitu input yang merujuk kepada guru, kemudahan dan juga kewangan. Komponen kedua ialah operasi merujuk kepada amalan kolaboratif dalam PLC dan juga kepimpinan. Dan yang ketiga ialah output merujuk kepada pengajaran dan pembelajaran berkesan dan seterusnya pencapaian murid yang meningkat.
Model yang dipilih pula ialah model Komuniti Pembelajaran Profesional oleh HOD 1997. Model ini merupakan model yang lengkap yang menerangkan tentang semua aspek yang diperlukan di sesebuah sekolah untuk mengamalkannya. Yang pertama ialah visi dan misi dikongsi bersama. Yang kedua, perkongsian kepimpinan dan kepimpinan yang menyokong. Ketiga, perkongsian amalan peribadi. Keempat, sokongan organisasi. Dan kelima, pembelajaran kolektif dan aplikasi pembelajaran. Beberapa kajian literatur untuk kertas konsep ini iaitu yang pertama ialah Supia Nachiappan et al. 2017 yang mendapati masalah utama yang dihadapi oleh guru adalah ketika pelajar tidak dapat mengaitkan nilai yang dipelajari dengan keadaan sebenar, guru-guru gagal dalam menguasai penyampaian pengajaran dan pembelajaran serta kekurangan bahan bantu mengajar. Siti Nafsia Ismail et al. 2020 pula mendapati guru-guru yang mengamalkan komuniti pembelajaran profesional telah menunjukkan kegigihan bekerja yang bukan hanya melakukan sesuatu dengan betul, malah menentukan, terus dilaksanakan dengan berkesan dan semakin baik. Roslizam Hasan et al. 2018 pula mendapati PLC ialah amalan baik yang menyatukan kerjasama dalam kalangan sekumpulan guru untuk meningkatkan kualiti diri mereka sebagai seorang guru. Tan Aili pula pada tahun 2016 mendapati perkembangan terkini dalam pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah, melihat lesson study sebagai satu inovasi dan model perkembangan guru yang dapat memenuhi cabaran pembelajaran dan pengajaran abad kedua. Seterusnya, Zuraidi binti Ahmad et al. 2019 menyatakan bahawa proses penyelidikan LS atau lesson study dijangka dapat meningkatkan keupayaan mereka untuk merefleksi amalan pengajaran, mencari penyelesaian terbaik bagi masalah PDP secara kolektif, menambah baik pengajaran secara berterusan, meningkatkan keupayaan menyelesaikan masalah secara kreatif dan inovatif, seterusnya meningkatkan keyakinan diri. Dan yang terakhir ialah kajian oleh Wan Fadlur Rahman, Wan Mat Rashidi et al. 2020 yang menyatakan bahawa aktiviti bimbingan instruksional menerapkan budaya kerjasama dan amalan, dialog reflektif dan usaha menambah baik pengajaran guru di dalam bilik darjah. Seterusnya ialah dapatan dari artikel. Dari artikel 1, dapatan ini berdasarkan 2 soalan. Soalan yang pertama berdasarkan perancangan, persediaan, refleksi dan bekerja di luar waktu bertugas dan juga sokongan pentadbir. Pertama, 54% menyatakan masa merancang pengajaran tidak munasabah berbanding bebanan tugas mereka. Yang kedua, 60% guru boleh merancang tanpa gangguan beberapa kali seminggu. Dan yang ketiga, 60% guru merasakan tiada atau kurangnya sokongan daripada pengetua, ketua bidang dan ketua panitia dalam membangunkan pengajaran. Seterusnya, dapatan berdasarkan soalan sejauh mana mesyuarat atau perjumpaan kolegial diadakan untuk merancang dan menyediakan pengajaran. Dapatan yang pertama ialah kerja-kerja kolegial penting dalam organisasi formal dengan sokongan pembangunan profesional. Yang kedua, 1/3 guru-guru mengadakan mesyuarat untuk merancang pengajaran beberapa kali dalam seminggu. Yang ketiga, secara umum, lebih separuh daripada guru jarang atau tidak pernah menghadiri mesyuarat bersama dalam pasukan atau kolegial untuk membuat perancangan dan persediaan mengajar. Dapatan dari artikel 2 juga berdasarkan 2 soalan, iaitu soalan pertama, adakah kemahiran merancang pengajaran boleh diukur dengan cara yang boleh dipercayai dengan membezakan keputusan antara generik dan berfokus. Dapatan menunjukkan bahawa kemahiran merancang boleh diukur dengan kaedah yang boleh dipercayai, iaitu menggunakan indikator daripada pengekodan generik dan berfokus. Didapati merancang pengajaran secara berfokus lebih sukar berbanding secara generik. Soalan kedua ialah, adakah kemahiran perancangan pengajaran guru
pra-servis atau interim meningkat semasa induksi yang boleh dipengaruhi oleh faktor sekolah dan faktor individu. Dapatan menunjukkan berlaku peningkatan kemahiran merancang dalam kalangan guru interim semasa induksi selama 1,5 tahun. Faktor sekolah iaitu dari aspek keperluan perancangan, tempoh merancang, pengalaman mengajar dan jenis pengajaran, dan faktor individu iaitu pengetahuan, pedagogi, jantina dan umur saling berkaitan dan mempengaruhi. Seterusnya ialah perbincangan daripada artikel 1. Pertama, faktor infrastruktur atau kemudahan persekitaran kerja untuk membangunkan pengajaran boleh mempengaruhi tugas utama guru atau core business. Oleh yang demikian, pihak sekolah dan pihak yang bertanggungjawab atau pembuat dasar perlu membuat tindakan sewajarnya termasuk memberikan perhatian terhadap beban tugas guru. Yang kedua, guru-guru menganggap bahawa mereka tidak mempunyai masa mencukupi untuk merancang pengajaran dan membuat penilaian terhadap pelajar mereka. Oleh yang demikian, penetapan masa untuk melakukan kerja-kerja dalam kumpulan atau kolaboratif membolehkan guru-guru mempunyai masa untuk membuat postmortem dan juga refleksi terhadap kaedah dan keberkesanan. Yang ketiga, secara umumnya, sekolah tidak membuat ketetapan tentang struktur kerja atau tugasan kolaboratif dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Oleh yang demikian, penambahbaikan perlu dilakukan seperti mengadakan Professional Learning Communities atau PLC, kajian pembelajaran dan penilaian secara formatif dan menggalakkan penyelidikan dalam pendidikan. Dan yang terakhir ialah guru yang bekerja secara kolaboratif berjaya membangunkan pengajaran mereka ke tahap yang lebih baik berbanding melakukan PDP secara individu. Oleh itu, pengetua dan ketua panitia perlu memberi sokongan sepenuhnya. Perbincangan daripada artikel 2, yang pertama, perbezaan kesukaran merancang pengajaran atau lesson plan secara generik dan khusus berkait rapat dengan aspek pengetahuan guru tentang kandungan sesuatu subjek dan proses pengajaran. Yang kedua, fasa induksi amat penting untuk meningkatkan kemahiran merancang dalam kalangan guru interim. Pengalaman mengajar di dalam bilik darjah banyak diperoleh daripada guru terlatih yang lebih berpengalaman. Perkara ini menyumbang kepada peningkatan profesionalisme keguruan mereka. Yang ketiga, proses peralihan daripada latihan pra-perkhidmatan kepada guru terlatih merupakan fasa mencabar dalam kalangan guru interim kerana mereka biasanya masih kurang pengetahuan dan kemahiran seperti guru terlatih yang menyukarkan mereka menyesuaikan strategi pengajaran dengan keperluan pelajar. Dan yang terakhir ialah peranan guru pembimbing amat penting dalam meningkatkan kemahiran merancang pengajaran dalam kalangan guru pre-service. Seterusnya ialah isu-isu di Malaysia berkaitan dengan perancangan. Yang pertama, kelemahan dalam perancangan PDP menjejaskan kualiti pengajaran dan impaknya terhadap pencapaian murid. Yang kedua, sokongan prasarana dan kewangan untuk memantapkan program pembangunan profesional guru masih kurang. Yang ketiga, peranan pemimpin sekolah yang terdiri daripada senior leaders team dan juga middle leaders team dalam memastikan keseluruhan proses perancangan pengajaran belum mencapai tahap yang cemerlang. Yang keempat, bebanan tugas guru yang banyak selain tugas hakiki mereka boleh mengurangkan masa dan fokus guru-guru untuk membuat perancangan PDP yang berkualiti. Dan yang terakhir, sejauh manakah keberkesanan PLC dalam perancangan pengajaran dibuat penilaian berdasarkan kitaran PDCA iaitu Planning, Do, Check dan Action. Seterusnya ialah implikasi terhadap sistem pendidikan di Malaysia dari aspek perancangan. Yang pertama, dari segi aspek dasar, ketetapan mewajibkan pelaksanaan PLC perlu diteruskan
dengan membuat penambahbaikan dari semasa ke semasa dengan mengambil kira cadangan daripada guru-guru, pentadbir dan juga pihak komuniti. Peruntukan kewangan dan kemudahan juga perlu ditambah. Dari segi latihan, kursus-kursus, bengkel dan webinar di peringkat sekolah, PPD, GPN dan KPM perlulah disusun dengan teratur dan menetapkan KPI untuk mengelakkan bebanan tugas guru meningkat. Latihan juga perlu berfokus mengikut elemen proses perancangan pengajaran. Dan dari aspek amalan pula, PLC hendaklah dibudayakan di sekolah dengan pelbagai cara seperti mengadakan kolokium kajian tindakan, mengadakan pertandingan PDP terbaik, membanyakkan penghargaan dan ganjaran kepada guru-guru. Pemimpin sekolah juga mestilah berusaha menjadi role model atau suri teladan terbaik kepada guru-guru. Sebagai kesimpulan, amalan kolaboratif dalam PLC sangat penting dalam merancang PDP berkesan. Keberkesanan pengajaran dan peningkatan pencapaian murid menjadi bukti seseorang guru itu berkualiti. Dan yang ketiga, pencapaian akademik boleh ditingkatkan untuk memastikan kemenjadian murid tercapai selaras dengan 6 aspirasi murid dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Dan terakhir, kepimpinan sekolah mestilah diupayakan untuk menyokong semua program pembangunan profesionalisme guru secara konsisten dengan mengamalkan prinsip PDCA.